soalan ni pendapat sikitlah daripada SB. Apabila engkau lupa kepada Allah, maka batalah air wuduk ni. SB tak tahu ini kalam daripada siapa. Mungkin yang menulis ni adalah orang sufi, ataupun mungkin orang ni yang menulis ni dalam keadaan dia fana kepada Allah. Jadi dia tulis dia mengikut perasaan jiwa raga dia pada masa itulah, yang SB rasa je lah, betul tidak tak tahulah. Tapi kalau ini pun daripada hadis ke Quran ke, SB tak tahu, sebab SB tak mengkaji. SB bukan ahli bab Quran dan dengan hadis. SB pun beramal sikit daripada apa yang SB tahu je. Jadi apabila baca kalam ni, apabila engkau lupa kepada Allah, maka batalah air wuduk. Dia merujuk kepada wuduk batin kita. Wuduk batin kita ni dia tak batal. Tak batal selagi kita dalam keadaan ingat. Macam tu. Batin kita ni kena berhadap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya rohani kita ni kena berhadap kepada Allah Taala. Jiwa raga kita kena berhadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya seluruh jiwa raga kita ni kena berhadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteksnya kalau dikatakan roh-roh lah, kalau dikatakan nur-nur lah. Kalau kita duduk pada kesedaran roh, roh tu kena menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita duduk pada kesedaran nur, maksudnya kita dah sampai ke alam nur, maka nur tu kena sentiasa berhadap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita lupa ingat Allah, maksudnya batallah wuduk kita. Kita istighfar balik, kita minta dengan Allah balik. Supaya kita ingat, kita boleh kembali dengan Allah, maka kita adalah wuduk batin kita balik. Macam itulah ikut SB faham lah kan. Sebab benda ni, perasaan ni SB tempuh masa dulu. Yang mana SB sampai menangis, sampai satu perasaan, sampai SB tulis satu puisi. Maksudnya puisi tu SB rasa sebelah macam batin SB tu diwudukkan. Rasa macam tu. Jadi bila SB ingat, SB rasa damai, rasa bahagia kan. Jadi bila SB lupa, SB rasa tak seronok, rasa derita, rasa sengsara. Kemudian SB merayu Allah lagi. Jadi itu ada satu pengalaman yang SB kongsi lah kan. Mungkin pada orang lain cara dia. Jadi seperti SB cakap tadi, macam itulah pendapat SB-nya. Jadi mungkin orang lain boleh bagi pengalaman masing-masing, ataupun siapa yang memang ahli Quran, ahli hadis ke apa, sila-silalah berkongsi ilmu kan, insyaAllah.